الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bertemu bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagi menunaikan salat fardus subuh berjemaah. Dan kita pohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang nak pi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hendaklah dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan mereka melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang yang dia nak pi kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hidup dia cuma sekali ni saja. Dan kita ada lagi hari yang mana kita dibangkitkan, iaitulah hari akhirah. Maka hari akhirah inilah yang tadi dalam sembahyang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan perkataan orang-orang yang dibangkitkan pada hari akhirat besok, yang mana pada hari itu orang akan kata, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, ya Allah,
absarna. Pada hari ini kami betul-betul dah tengok. Tuan-tuan, kerana tu orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu pasal apa di dalam ayat ni dia menggunakan sirah yang dipanggil sebagai fi'lul madhi. Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami tengok betul-betul. Dan tu maksud dia mubalaghah. Fi'il madhi dia boleh membawa maksud yang telah lepas, dan dia juga membawa maksud mubalaghah. Dan tuan, maknanya yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan orang yang dibangkitkan di akhirat esok ni, Rabbana absarna. Ya Allah, kami betul-betul tengok dah. Wasami'na, dan juga kami betul-betul dengar. Dan tuan, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar? Janji-janji Allah Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang janji. Inna wa'dallahi haqqa, kata Allah. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar, kata Allah. Dan tuan, kat mana kita nak tengok benar, kat mana kita nak tengok betul janji Allah Ta'ala? Dan tuan, iaitulah manusia ni dia ada dia punya ajal dia. Satu masa dia akan mati. Dan tuan, tak ada lagi orang yang dia mati kemudian dia bangkit balik semula pada zaman ni. Tak ada. Tak ada. Bila dia mati, dia mati. Maka bila dia mati, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Adapun akan disempurnakan segala yang kamu lakukan di atas muka bumi dulu pada hari kiamat, kata Allah. Dan tuan, maknanya pada hari akhirat esok adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa yang Allah Taala balas? Dan tuan, Allah Taala balas adalah perkara-perkara yang kita lakukan di atas muka bumi. Maka kerana tu kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala, dan juga kita elakkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ni adalah syarat orang yang dia nak pi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Amalan dia mesti kena betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak boleh reka-reka. Dia kena mengikuti petunjuk yang ditunjuk oleh Allah Taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan, ni semua orang duk baca. Nabi SAW kata, siapa-siapa yang nak tahu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah dia baca awal daripada suratul Baqarah, bermula daripada ayat yang pertama sampai kepada ayat kelima, kata Nabi. Tuan-tuan, maka dekat situ kita tengok orang yang bertakwa kepada Allah, dia percaya Quran. Tuan-tuan, ni yang pertama sekali. Dia percaya kepada Al-Quranul Karim. Kemudian dia mendirikan sembahyang. Kemudian dia percaya dengan perkara-perkara ghaib. Dan kemudian dia menginfakkan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir apa dia? Ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas hidayat Allah. Dan mereka itu orang yang berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Dan maknanya, kalaulah kita nak beramal dan kalaulah kita nak bawa amal esok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan tu kena bersesuaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira tuan-tuan, sama ada di dalam perkara tauhid, sama ada dalam perkara fiqh, sama ada dalam perkara tasawuf, tuan-tuan, kita mengikuti tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Allah, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Dan tadi kita sebut yang mana manusia dia akan pi kepada hari akhirat. Dan hari akhirat ni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Maka pada hari itu harta benda dan juga anak penak dia tidak memberikan apa-apa manfaat, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang-orang yang pi jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hatinya sejahtera, kata Allah. Dan siapa dia orang yang sejahtera ni? Dan orang yang sejahtera ni dua. Yang pertama, orang yang iman dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya iman dia betul. Dan dia punya tauhid dia betul kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mencari akidah yang lain. Dan maka kerana tu pernah pada satu hari, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang, hadis ni panjang, dan mungkin tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni, tapi dia memberikan pengajaran yang begitu baik kepada kita. Satu hari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengah duduk mengajar. Tiba-tiba mailah satu orang yang mana kata Sayyidina Umar. Tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata tiba-tiba mai satu orang yang rambut dia hitam, kemudian tak ada tanda pun yang dia ni adalah orang yang sedang bermusafir. Tak ada. Tuan-tuan, ringkas cerita, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum hakam. Dan dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ihsan, iaitulah berkenaan dengan penyucian jiwa kepada Allah Ta'ala. Dan akhir daripada hadis ni, Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan Nabi tanya, atadrina man jaa? Kamu tahu tak siapa dia yang datang saat-saat ni? Kamu tahu tak siapa dia? Dan kata Nabi SAW, atakum Jibril, telah datang kepada kamu malaikatu Jibril. Pasal apa Jibril mai ni? Yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu kerana dia nak ajak kamu berkenaan dengan agama kamu, kata Nabi. Dan jadi berpandukan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ni, dan tahulah kita bahawa amalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah sebagaimana yang ditanya oleh Jibril alaihi salam. Dan iaitulah berkenaan dengan tauhidnya, kemudian berkenaan dengan hukum hakamnya, kemudian berkenaan dengan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak boleh berlain daripada apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terutamanya di dalam perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ni apa yang kita imankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebut dengan Allah taala. Dan ayat ni dia bukan main-main. Sebab itu kata ulama, kita sebut perkataan ini seolah-olah macam kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kita sebut? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya kita tak mengaku benda-benda lain itu sebagai Tuhan. Dan kita tidak bertuhankan kepada benda-benda lain illallah, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengharapan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terang pada ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Dan apa Allah Ta'ala kata? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mula-mula Allah Ta'ala dia perkenalkan diri dia. Dan pasal apa semua sekali pujian ni layak hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana segala kebaikan, segala nikmat, petunjuk dan segala-galanya, dan ianya adalah datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu dialah yang selayaknya untuk dipuji, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu Allah Taala kata Rabbil Alamin. Dialah yang mentadbir. Dan bila kata tadbir ni, semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu, kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi jadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, maka perkara tu dia tidak akan jadi. Dan ini pentadbir bagi seluruh sekalian alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita beriman dengan Tuhan ni. Kemudian dia ada satu lagi syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami naik saksi, kami bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ianya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah hamba Allah taala, dan juga dia adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni yang kita kena pegang betul-betul ni. Dan jangan kita menyimpang lagi dah daripada akidah yang selama ni kita duk pegang, yang selama ni kita duk anuti. Dan hati-hati di akhir zaman ni, iaitulah zaman di mana ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ni kita semua ni nak selamat bila mana kita pi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu tadi dalam ayat tadi kita baca,
Orang-orang yang pi kepada Allah Ta'ala, harta tak beri manfaat, kemudian anak penak pun tak memberikan manfaat, apa pun tak beri manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang-orang yang dia datang dalam keadaan hati dia sejahtera, kata Allah. Dan siapa dia? Orang yang iman dia benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu iman kena betul, terutamanya di akhir zaman ni. Bila mana ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu pada akhir zaman ni ianya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Biqabdil ulama, iaitulah Allah Taala mematikan para alim ulamanya. Dan bila dah habis dah alim ulama ni tak ada, bila fuqaha ni dah tak ada, tuan-tuan, saya maksudkan fuqaha adalah fuqaha yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Banna As-Surqusti rahimahullahu taala. Dan dia kata apa? Dia kata seseorang yang faqih hendaklah dia juga adalah seorang sufi. Dan dia faqih, dia mengetahui hukum hakam agama, dan dalam masa yang sama dia juga adalah seorang sufi, seorang yang menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut, bila mana fuqaha ni dah tak ada lagi dah, bila ulama-ulama ni dah tak ada lagi dah, dan pada masa tu apa yang berlaku? Dan pada masa tu orang-orang juhala, dan orang-orang jahil mula bermunculan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malah kata Nabi, orang-orang jahil ini diminta fatwa daripada dia. Lalu orang ini pun berfatwa. Bila orang ni berfatwa, dhalla mudil, dia sesat, kemudian dia menyesatkan orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, saya nak sampaikan kuliah pada pagi ini yang saya nak sampaikan. Tuan, hati-hati. Kerana tu kata Muhammad ibni Sirin rahimahullahu taala. Dan sebab kita semua nak selamat jumpa dengan Allah Taala. Dan kita tak mau mati esok ni sebagai Syiah, kita tak mau. Dan kita tak mau esok ni mati sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dan kita tak mau mati dalam keadaan kita mensia-siakan kita punya usia kita. Dan Allah Ta'ala beritahu, ada orang yang dia selama hidup dia beramal, dia duk berasa dia betul, tapi padahal dia tak betul pada sisi Allah. Allah Ta'ala kata lagu mana? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Mereka sangka mereka dah melakukan kebaikan, padahal mereka tak melakukan kebaikan apapun, kata Allah. Dan tapi mereka dok rasa mereka betul. Dan ni lah yang 1-2 hari ni. Ada orang kata Nabi Muhammad itu Tuhan. Ini semua perkara-perkara yang melibatkan kepada akidah. Tuan-tuan, sebab itu saya suka perkataan yang dibawa oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kalau nak tengok perkataan ni, tuan-tuan buka dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan apa kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala? Al-ilmuddin, dia kata, ilmu yang kamu ambil itu sebenarnya adalah agama, kata Ibn Sirin. Dan jaga-jaga.
ilmu yang kita ambil ni agama bagi kita. Tuan-tuan, ianya adalah agama dalam kehidupan kita. Ni ilmu yang kita ambil. Tuan-tuan, kerana tu kata Muhammad Ibn Sirin, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kerana itu hendaklah kamu teliti, hendaklah kamu periksa, hendaklah kamu tengok betul-betul daripada siapa kamu mengambil agama kamu, kata Ibn Sirin. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia pergi belajar dengan orang-orang yang tak ketahuan ni, tuan-tuan, akhirnya apa yang jadi? Amalan dia salah. Dan tuan, amalan dia tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia sebut, bila mana kamu nak pi belajar, bila mana kamu nak pi ambil ilmu daripada seseorang, kata Imam Nawawi, hendaklah kamu ketahui terlebih dahulu kelayakan yang ada pada dia. Tuan-tuan, maka nak kena tengok ilmu yang dia sebut ni dapat daripada mana. Tuan-tuan, sebab itu Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dia kata, laula sanad, kalaulah tidak kerana dengan sanad. Tuan-tuan, sanad ni apa dia? Apa ni? Perantaian antara murid dengan guru. Guru ambil daripada guru dia, guru ni ambil daripada guru dia, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perkara ni panjang lah kalau kita nak sebut tentang sanad ni. Tuan-tuan, sanad dia bukan hanya setakat bersambung. Dia ada satu lagi sanad, nama dia adalah sanad mulaqah. Iaitulah sanad itu dia bukan sekadar bersambung, malah dia pernah berjumpa dengan orang tu dan dia belajar daripada orang tersebut. Dan dia berantaian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, lalu kata Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala, laula sanad, kalaulah tidak kerana dengan rantaian keguruan ini, laqala ma syaa, orang akan bercakap agama ini mengikut sekehendak dia. Dan orang akan cakap je agama, dan tanpa ada panduan daripada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kerana tu yang kita nak tekankan pada pagi ni, ni saya bukan marah ni, sebab kata Pirang Li bukan marah, nasihat. Dan ni dia derah sikit agama. Dan ni pasal akidah. Dan jaga elok-elok. Sebab itu kalau kita renung balik, kita ni bukan kemah mana pun, sembahyang kita pun hati tak hadir dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, silap kita banyak, maka jangan ditambah lagi segala keburukan itu dengan perkara usul. Tuan-tuan, usul ni antaranya bab-bab akidah, bab-bab pegangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang tak betul dia punya keimanan dia, esok pada hari akhirat segala amalan-amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berbeza dengan orang-orang yang masih lagi ada iman tetapi masih melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dan tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdosa ni, in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maknanya dia masih melakukan dosa kepada Allah, tapi dalam dada ada iman. Dan Nabi kata apa? Dosa dia masih lagi ada peluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni saya sentuh secara general sahaja, yang ni secara umum saja. Tuan-tuan, maka kita pergi carilah guru-guru yang betul,
yang boleh mengajak kepada kita bab berkenaan dengan akidah. Tuan-tuan, bila kita nak beramal, pastikan amalan yang kita lakukan itu bersesuaian dengan kehendak syarak. Tuan-tuan, bila mana kita bertasawuf, satu tujuan kita bertasawuf iaitu untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada Jumaat nanti insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.